باخت من جاه قاصد للزيارة وزار، يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار، يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار. قل له تلك المنازل جاركم خير جار، يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار. الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار، أشرف نبيله مدد في كل للأكوان السار، يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار. قد فاض سره على أهل البر وأهل البحار، لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار، لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار، ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار. يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار، سلاك بجاهل نبي المختار خير الخيار. انظر إلينا وقرب للبعيد المزار، يا دندنا. يسار منزل به الأونس كله الصفا والمسار، طنا بخيامه به المختار سيد نزار، له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار، يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار، يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار، يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار. قل له تلك المنازل جاركم خير جار، يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار. الله قد خاصكم
واحكم بأحمد خيار الخيار أشرف نبيله مدد في كل للأكوان سار يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار قد فاض سره على أهل البر وأهل البحار لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار سلاك بجاهل نبي المختار خير الخيار انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندنا يسار منزل به الأونس كله الصفا والمسار طنا بخيامه به المختار سيد نزار له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار يا باخت من كان للمختار ضيفا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. الرابع عشر، sahabat yang ke-14, Salim Maula Abi Hudzaifah. Kana yani Salim maksudnya Lithuwaiba binti Ya'ar al-Ansariyah tahta Abi Hudzaifah ibn Utbah. Bila dikatakan Maula, Salim Maula Abu Hudzaifah, maknanya hamba sahaya yang pernah dimiliki oleh seorang bernama Abu Hudzaifah ibn Utbah. Abu Hudzaifah ibn Utbah. Fa'ataqahu fatawalla Abu Hudzaifah wa tabannahu Abu Hudzaifah. Kada dzakarahu Muhammad ibn Sa'ad. Salim Abu Hudzaifah atau Maula Abi Hudzaifah, seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Subaitah binti Yu'ar al-Ansariyah, yang akhirnya berpindah kepada Abu Hudzaifah bin Utbah
lalu dibebaskan oleh Abu Hudzaifah dan dijadikan sebagai anak angkat. Dijadikan sebagai anak angkat. Jadi Salim yang awalnya diambil anak angkat kepada Abu Hudzaifah, setelah larangan membinkan kepada bapa angkat, maka tidak boleh dikatakan Salim bin Abi Hudzaifah, tetapi dikatakan Salim maula Abi Hudzaifah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Panggillah orang itu sesuai dengan nama ayahnya, yakni membinkan bin kepada ayah yang sebenar. Kalau kamu tidak tahu ayah sebenar, maka hendaklah kamu mengatakan itu adalah saudara kamu. Contohnya fulan, tak tahu bin siapa, hadza akhi, saudara saya. Atau maula. Maula maksudnya adalah yang ditolong, yang dijaga, yang dibela. Macam Salim maula Abi Hudzaifah, yakni Salim yang dijaga, dipelihara oleh Abu Hudzaifah, walaupun ianya adalah dididik oleh Abu Hudzaifah daripada semenjak menjadi hamba sahaya dan dibebaskan oleh Abu Hudzaifah. Naam. Qala Ibnu Umar, kana Salim ya ummul muhajirin fi Makkah hatta qadima al-Madinata li'annahu kana aqra'uhum wa fihim Abu Bakar wa Umar. Sayyidina Abdullah meriwayatkan tentang keutamaan Salim maula Abi Hudzaifah, seorang alim, faqih, qari Al-Quran, hafal banyak ayat-ayat Al-Quran, sehingga kata Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan Salim ini karena keilmuannya, karena pandainya, dia menjadi imam kepada kaum muhajirin di Mekah, sehingga di Madinah pun juga beliau tetap menjadi imam, walaupun di belakang beliau yang menjadi makmum ada Sayyidina Umar, ada juga Sayyidina Abu Bakar, yang kedua-duanya lebih mulia daripada Salim maula Abi Hudzaifah. Namun Salimlah yang ke depan menjadi imam. Apa sebabnya? Karena ilmunya. Apa sebabnya? Karena hafazan Qur'annya. Oleh sebab yang demikian, ilmu itu mengangkat darjat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu di antara kamu. Cukup menjadi kemuliaan kepada orang berilmu dengan diangkat darjat mereka oleh Allah, dan cukup menjadi contoh kepada kita semua untuk memuliakan orang berilmu, karena Allah memuliakan orang yang berilmu dengan firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim, termasuk juga firman Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tentunya adalah tidak sama. Baginda Rasulullah bersabda, ya ummukum aqra'ukum. Yang menjadi imam di antara kamu adalah orang yang paling mengetahui Al-Quran. Mengetahui Al-Quran di sini yang banyak menghafal, bacaannya pun betul, mengetahui maknanya. Maka mereka inilah yang lebih layak untuk dikedepankan menjadi imam, walaupun umurnya lebih muda daripada makmum. Faham dong? Walaupun makmum itu adalah lebih tua umurnya atau lebih tinggi kedudukan jabatannya, tetap yang menjadi imam adalah orang yang berilmu. Hadza Salim maula Abi Hudzaifah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lamma dzakara Saliman maula Abi Hudzaifah, inna Saliman syadidul hubbi lillahi azza wa jalla. Kata Sayyidina Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda tentang Salim maula Abi Hudzaifah,
Nabi bersabda, sesungguhnya Salim ini orang yang sangat cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak mengingati sesuatu itu. Orang yang cinta kepada keduniaan akan sentiasa ingat kepada keduniaan. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah, akan banyak bersalawat kepada Rasulullah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka akan kerap mengingati sesuatu yang dicintainya. Salim Maula Abi Hudzaifah dikenali orang yang sangat cinta pada Allah, sentiasa ingat pada Allah, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi bersabda, sesungguhnya Salim ini sangat cintakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sabda Nabi tentang Salim ini menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Kata Sayyidina Umar mengatakan, "Lau istakhlaftu Saliman Maula Abi Hudzaifah." Andailah saya ini kalau meninggal dunia, saya akan lantik Salim Maula Abi Hudzaifah untuk menjadi ketua, menjadi Amirul Mukminin. Fa'in fasa'alani anhu Rabbi Azza wa Jalla. Kalau saya ditanya oleh Allah, kenapa kamu lantik Salim untuk menjadi Amirul Mukminin, aku akan jawab, karena aku mendengar Nabi bersabda, kalau Salim ini cintakan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar cinta daripada hatinya. Ianya merujuk bahwasanya bagaimana pemimpin itu mesti ada ruh dalam hatinya, kecintaan pada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu layaknya seorang pemimpin. Karena apa yang akan dijalankan daripada tugasan yang berat itu adalah pertanggungjawaban antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir daripada Ahmad bin Abdullah mengatakan, istashhada Salim Maula Abi Hudzaifah bil Yamamah. Salim Maula Abi Hudzaifah syahid dalam peperangan Al-Yamamah. Akhadha al-liwa bi yaminihi faquti'at. Salim ini dalam peperangan Al-Yamamah. Peperangan Yamamah ini peperangan melawan kepada Musailamatul Kadzab. Melawan Musailamatul Kadzab. Salim memegang bendera ketika itu dengan tangan kanannya, lalu dipotong tangan kanannya demi untuk menjatuhkan bendera itu. Summa tanawalaha bishimalihi, lalu ditangkapnya bendera itu dengan tangan kirinya untuk tidak jatuh, sementara tangan kanannya sudah terputus. Faquti'at, maka tangan kiri yang memegang bendera dipukul dengan pedang sampai pun juga terputus. Summa i'tanaqal liwa wa ja'ala yaqra wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum ila an qutil. Tangan kirinya dipotong, maka dihimpit dengan sisa tangan yang terputus. Bendera itu dihimpit untuk tidak jatuh. Karena jatuhnya bendera akan menyebabkan macam simbol kekalahan kepada tentera itu. Maka dihimpit bendera itu dengan kedua sisa daripada potongan tangannya, sambil membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul, tiadalah Muhammad itu kecuali rasul yang didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Adakah bila ia meninggal dunia atau terbunuh, kamu akan berpaling meninggalkan ajarannya? Diulang-ulang ayat itu sehingga beliau gugur syahid dalam peperangan Al-Yamamah. Siapa dia? Salim Maula
Abi Hudzaifah, Salim maula Abi Hudzaifah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat Salim maula Abi Hudzaifah, dan Allah berikan semangat kepada kita seperti semangat Salim maula Abi Hudzaifah dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan manisnya iman, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Amin Allahumma amin. لا إله إلا الله. قال الإمام العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد في كتابه الاتصال بمعاني اليقين والقرب والسعادة وحقيقة الخلافة، إلى أن قال رضي الله عنه: تأمل في دلالات قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Coba renungi petunjuk-petunjuk daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dan pada diri kamu sendiri tidakkah kamu sepatutnya bertafakkur, yakni mengajak kepada kita bertafakkur. Bahagian-bahagian yang perlu untuk kita bertafakkur, pada setiap bahagian itu ada hikmah tersendiri. Seorang bertafakkur tentang keduniaan, yakni bertafakkur tentang sirnanya dunia, berakhirnya dunia, untuk tidak rakus kepada keduniaan. Seorang bertafakkur tentang kematian, menunjukkan kehidupan ini singkat dan pertanggungjawaban setelah kematian, maka seseorang akan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Seorang bertafakkur tentang nikmat untuk bersyukur. Seseorang bertafakkur tentang syurga untuk berharap masuk syurga. Seorang bertafakkur tentang neraka supaya dia berlindung kepada Allah daripada api neraka. Seorang bertafakkur tentang azab Allah supaya dia gerun dan takut daripada terkena azab. Jadi setiap bahagian pada tafakkur itu ada hikmahnya. Sayyidina Ali mengatakan afdalul ibadati ibadatut tafakkur. Ibadah yang paling baik ini adalah ibadah bertafakkur. Oleh sebab itu dalam ayat ini wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu tidakkah kamu sepatutnya bertafakkur. yakni bertafakkur kepada diri sendiri, yakni bertafakkur kepada apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu pemberian daripada fizikal tubuh badan yang Allah berikan, mata, telinga, lidah, mulut, hidung, kaki, tangan, anggota badan, oksigen yang Allah kasih, gerakan di dalam organ dalaman jantung, hati, peredaran darah, akal untuk berfikir. Bukankah semua itu bahagian daripada pemberian yang perlu bagi kita untuk bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pemberian terbesar diberikan oleh Allah kepada insan yang dimuliakan oleh Allah dengan akal fikiran berbandingkan kepada binatang dan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, qala jalla jalaluhu wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 23. Beliau mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, fi anfusina dalalatun ala wujudi rabbina. Ayat yang berbunyi pada diri kamu sendiri tidakkah kamu sepatutnya bertafakkur, yakni pada diri kita ada tanda yang menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ingin mencari Allah melalui tafakkur terhadap diri sendiri, seseorang boleh tertuju kepada Allah dengan bertafakkur terhadap diri sendiri. Wa fi anfusina dalalatun ala azamati rabbina. Pada diri kita sendiri ada pertanda keagungan Tuhan kita. Wa fi anfusina dalalatun ala jalalati rabbina. Wa fi anfusina dalalatun ala uluhiyati rabbina jalla jalaluhu
bertafakkur tentang diri sendiri, tanda mengenali ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, nafsu kullu insanin ala dhahril ard. Bertafakkur terhadap diri sendiri maksudnya adalah bertafakkur tentang unsur insani, unsur manusia itu sendiri yang menjadi penghuni di seluruh bumi ini. Laha syu'urun bi anna bainaha wa bainal mujid al-khaliq ahadun. Bertafakkur tentang diri sendiri yaitu dengan merasai di dalam hati dan jiwa bahwa antara kita dengan Allah yang menciptakan kita ada janji, ada agreement, ada kesepakatan yang sudah diambil antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan kita. Hadha syu'ur yughattihi syahawatu hadhihi dunya. Perasaan adanya perjanjian antara kita dengan Allah yang ada di dalam hati kita ini tertutup dengan syahwat kepada keduniaan. Kecenderungan kepada keduniaan itulah yang melupakan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa matalibu hadhihi an-nafsil ammara min hadhihi al-mita'id dunyawiyah, dan menutup ingatan kita akan janji kita kepada Allah, rasa tamak kita kepada keduniaan, yakni fokusnya kita, fikirnya kita kepada hal keduniaan, melupakan kita akan janji yang Allah dah ambil daripada kita untuk kita beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yughattihi ma yuwajihu an-nasa min kalami ahli al-juhudi wal ikhlafi lil wa'di. Dan rasa atau mengetahui akan janji ini tertutup disebabkan oleh kerana mengikut cakap-cakap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengelirukan kepada manusia. فإذا وجدت النفس تذكيرا وتبصيرا انتبهت وتذكرت وتيقنت. Di saat hati ini lupa akan janjinya kepada Allah, ketika ia lupa dan diingatkan melalui ayat, melalui penyampaian, melalui nasihat, barulah hati dan jiwa itu mengingati kembali apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah diambil perjanjian olehnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau menjadi orang beragama Majusi. Tapi asal mula ciptaan Allah pada bayi adalah fitrah, dalam keadaan iman, dalam keadaan bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kesesatan berlaku dengan unsur atau anasir-anasir daripada luar, khususnya adalah didikan orang tua atau lingkungan yang membentuk kepribadian atau yang menyalurkan agama-agama yang tersalah, sehingga bayi yang lahir dalam keadaan fitrah tadi mengikut agama-agama yang salah karena anasir-anasir yang datang daripada luar. Dengan demikian, hadis ini ada memberitahukan bagaimana lingkungan itu akan mengubah keyakinan, bagaimana pendidikan akan mengubah pegangan. Maka bila kita berada di lingkungan yang salah, akan salahlah sikap dan tindakan kita. Kalau dididik dengan didikan yang salah, maka akan tersalahlah pembentukan kepribadian kita karena dididik dengan cara yang salah. فما يكون حوله من شؤون هذه الحياة هو الذي
يأخذ به في غفلته عن حقيقته وحقيقة ما في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون في أنفسنا الآيات الدالات القاطعات على وحدانية الرب وفي أنفسنا شعور بعهد عاهدنا عليه جل جلاله قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Penulis di sini ketika menyentuh pentingnya ada perasaan di dalam hati ini antara kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan, perasaan itu mesti wujud melalui agreement, melalui perjanjian yang pernah ada antara kita dengan Allah. Apa perjanjian itu? Allah rekodkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf yang bermaksud ketika Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad mengambil daripada anak-anak Adam, daripada keturunan anak Adam, diambil daripada keturunan anak-anak Adam, lalu diambil janji dan sumpah daripada mereka dengan mengatakan, bukankah aku, yakni Allah, Tuhan kamu? Mereka menjawab, ya, kami berikrar Engkau wahai Allah adalah Tuhan kami. Namun kamu akan mengatakan tentang perjanjian ini di hari kiamat nanti, kami tak ingat perjanjian ini, yakni kami ghafil. Perjanjiannya ada, agreementnya ada, sudah diberitahukan dalam Quran, tapi dia tak ingat. Apa yang menyebabkan mereka tidak ingat kepada perjanjian ini? Satu, syahwat hawa nafsu kepada keduniaan yang menutup. Dua, rakus kepada keduniaan, fokus kepada keduniaan yang melupakan tentang perjanjian ini. Tiga, lingkungan dan sekeliling yang membentuk orang itu sehingga jauh. Kalau lingkungannya tak baik, dia lupa kepada perjanjian itu. Walaupun dilahirkan dalam keadaan fitrah, yang dilahirkan dalam keadaan ia sebagai makhluk yang suci, sesuai dengan perjanjian iman yang diambil. Namun lalai, lupa akan perjanjian tersebut disebabkan oleh karena faktor keduniaan, rakus kepada keduniaan, sibuk akan keduniaan, dan faktor lingkungan. Al-fitratu mustaqinnatun fi a'maqil qalbi. Fitrah ini letaknya berada jauh di dalam lubuk hati. Sa'alu ba'd alladhina kanu fil qital fil jaysh an ahraji sa'atin marrat bihi fi hayatih. Ditanya kepada mereka yang berperang dalam satu peperangan bersama dengan tentera-tentera. Mereka yang berperang ditanya, apakah momen-momen yang paling genting dihadapi oleh kamu, wahai para pejuang, di dalam hidup? Yani apa momen yang paling genting kamu hadapi dalam hidup? Katanya, kuntu fil harbi wa ahatat bi ta'iratul adu. Saya ini ikut dalam satu peperangan dan dikelilingi dengan kapal-kapal perang daripada musuh untuk menghujani dengan peluru-peluru. Min kulli janibin fatayaqantu al-halak. Melihat banyaknya pesawat-pesawat tempur musuh, maka saya yakin kalau saya pasti mati dalam peperangan ini. Wa kuntu qad nasya'tu fi baiti mulhidin la yu'min billahi ta'ala. Saya ketika itu hidup di rumah satu orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni dididik, dibela di rumah orang yang tidak beriman kepada Allah, orang etis. Wa yunkirul yawmal akhir, dan keluarga ini pun tak percaya hari akhirat. Di situ saya membesar. Falamma kuntu fi hadhihi al-halah, saat saya sudah berada dalam keadaan sedemikian, yakni pesawat-pesawat tempur itu sedang menghujani dengan peluru, tayaqantu anni in nazaltu ila al-ardi adrakuni wa ahlakuni. Kalau saya keluar daripada rumah, maka mestilah mereka akan jumpa saya, akan bunuh saya, dan akan membinasakan saya.
wa in baqitu uqatiluhum fil jawi wa ana fit ta'irati al-harbiyah ahlakuni wa qataluni. Kalau saya tetap juga berada di atas kapal terbang, dia pun juga sedang naik kapal terbang. Pesawat tempur lah. Kalau saya kekal berada di atas kapal ini pun juga pesawat tempur, mereka pun akan serang saya juga sementara saya berada di atas kapal ini, pesawat tempur ini. Hinaha lam ash'ur bi nafsi illa wa ana asihu bi kulli kayani, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di saat itu saya yakin dengan keadaan dan nasib saya ini yang sempit, yang genting, yakni kematian sudah dinampak di hadapan. Turun salah, kekal di atas pun salah. Turun akan kena serang, kekal di atas pun akan kena serang. Di situ saya berteriak sekuat suara, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini cerita pengalaman nyata seseorang pilot pesawat tempur yang ikut dalam satu pertempuran, menggambarkan bagaimana situasi ketika berada di atas dalam pesawat tempurnya. Saat dalam keadaan genting seperti itu dan aku berteriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, fatakhallastu wa lam adri kaifa takhallastu. Saya terselamat daripada serangan musuh yang sedang menyerang saya dengan pesawat-pesawat tempur yang banyak itu, dan saya tak tahu macam mana saya boleh selamat. Mu'min yaumiha araftu rabbi. Mula daripada itu aku yakin betul kepada Tuhan saya. La ilaha illallah. Ini pengalaman pilot pesawat tempur yang bertempur dalam satu peperangan dan ingat kepada Allah di saat yang genting. Disitulah diselamatkan daripada serangan musuh. Arafa rabbahu bil fitratil mustaqinnati fih. Pilot tadi ingat kepada Allah dengan fitrah yang Allah letakkan dalam hatinya. Itu pilot itu terdidik di rumah orang yang tak percaya Tuhan, tak percaya Allah, bukan hanya tak percaya mana-mana Tuhan, yakni golongan etis. Namun lelaki pilot ini yang terdidik di rumah seorang yang etis, yang tak percaya Tuhan, saat dalam keadaan genting ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah. Daripada mana dia boleh ingat? Daripada fitrah yang Allah letakkan dalam hati, daripada fitrah yang Allah tanamkan dalam setiap manusia yang baru dilahirkan. Fitrah itu ada walaupun dididik di sekeliling orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja tertutup fitrah tadi dengan kekufuran dan juga ideologi yang salah. Arafa rabbahu alladhi yudzakkiruna bihi kullu syai'in fi hadhil hayah. Pilot tadi ingat kepada Tuhannya yang telah mengingatkan kita untuk sentiasa ingat kepada Allah dalam kehidupan ini. Faqad ja'alallahu ayatihi mabthutsatan fi kulli ma nasma'uhu fi kulli ma narah. Allah telah menzahirkan kebesaran dan keagungannya melalui tanda-tanda dan ciptaan-ciptaan Allah yang terbentang, yang boleh kita dengar dan boleh kita lihat. Lakin ghaflatana anhu ta'ala bin syighalina bil gawati' huwa alladhi yahulu bainana wa baina idraki haqiqati anfusina. Akan tetapi walaupun dengan jelasnya tanda-tanda ciptaan Allah untuk kenal kepada Allah jelas di depan mata, boleh dikesan oleh telinga, namun ada saja orang yang tak ingat kepada Allah, tak beriman kepada Allah, tak sedar. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat kebendaan yang menghalang dirinya untuk ingat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Ini sebab terhalangnya fitrah di dalam hati untuk mengingati Allah, disebabkan oleh kerana
ketergantungan kepada hal-hal keduniaan. Wa haqiqatu ma nara ma nasma' illa wa illa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh. Kalau tidak, segala sesuatu pun dapat menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nurul imani yulamisu syaghafil qulubi. Cahaya iman itu akan menyentuh hati manusia. Wali ajli dzalika la yajidur rahata wal istiqrara wa tuma'ninatal qalbiyata man lam yu'min bihadzal rabb iman sidqin. Oleh sebab itu, tiada akan mendapatkan kenyamanan, keselesaan, ketenangan, kesenangan dalam hati bagi sesiapa yang tak beriman kepada Tuhan ini dengan keimanan yang sebenar. Yang tak beriman tak akan tenang, tak akan senang, tak akan lenang, tak akan selesa hatta memiliki segala-galanya. Wa man lam yatayaqqan anna lahu khaliqan rahiman raufan kariman aziman jalilan ilaihi marji'uhu wa ilaihi ma'abu subhanahu wa ta'ala wa huwal qail afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Yani macam mana orang tak mahu beriman, tak ingat kepada Tuhan yang menciptakan dia, yang mengasihi, yang merahmati, yang memurah, yang maha agung, yang kembali kepadanya segala makhluk, yaitu Allah. Macam mana tak boleh beriman? Macam mana boleh tak ingat kepadanya? Tidakkah dia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang maksudnya, adakah kamu menyangka kamu diciptakan oleh Allah sia-sia dan kamu tak kembali kepada Allah? Yani boleh ada orang berfikir hidup dunia senang, makan, tidur, kerja, kahwin, ada anak, dapat jawatan, naik jawatan, sampai tua, mati, khalas. Adakah akan berfikir seperti itu manusia? Adakah semudah itu hidup khalas, berakhir dengan kematian? Adakah hidup ini hanya untuk makan, minum, mati, selesai? Fahimtum? Wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu berfikir kamu tak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? هذا الإيمان بالله تعالى يصل إليه الإنسان بواسطة الاستدلال بالموجودات على الموجد. Inilah hakikat iman kepada Allah yang membawa seseorang beriman kepada Allah melalui bertafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah yang menunjukkan adanya yang maha menciptakan. Wal isgha ila ma jaa bihi ar-rusul anhu subhanahu wa ta'ala al-muayyidin bil mu'jizat ad-dallati ala sidqihim. Juga akan kenal, akan ingat, akan beriman kepada Allah dengan mendengar apa yang disampaikan oleh para rasul yang diberi kekuatan oleh Allah dengan mukjizat yang menunjukkan benarnya dakwah mereka. Yani untuk kenal kepada Allah dengan tafakkur, untuk kenal kepada Allah dengan mengikuti petunjuk para nabi dan juga para rasul. Yabda'u fi qalbil insani nuran yasha'u fayansharihu lahu sadru. Yang dengan mengikuti pada para rasul itu akan mendapatkan cahaya iman di dalam hatinya, sehingga menjadi lapanglah hati seseorang dengan cahaya iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna an-nura idza dakhala al-qalba infataha wa insyarah. Faqila ya Rasulullah, hal lidzalika min ilmin yu'raf? Qala na'am, at-tajafi an dar al-ghurur wal inabatu ila dar al-khulud wal istidadu lil maut qabla nuzulih. Baginda bersabda, sesungguhnya cahaya bila masuk dalam hati akan menjadi lapang dan terang hati itu. Dikatakan kepada Rasulullah, ditanya kepada Rasulullah, apakah tandanya? Nabi menjawab, tandanya adalah menjauhkan diri daripada dunia yang penuh dengan penipuan, mendekatkan diri kepada negeri yang kekal yaitu akhirat, dan bersiap sedia akan datangnya kematian. Qala ta'ala, afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang dadanya diberi cahaya oleh Allah sehingga menjadi lapang dan terang. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang tenang hatinya saat berzikir. Sesungguhnya dengan berzikir hati akan
tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita أهل بيت أصحاب ذرية ما تناسون وتنسون أن الله ينفعنا بما تعلم رسوله العمل بالعلم يا رب العالمين على هذه المصالح شمل آخر ولا آخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك تتوب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منزل به الأونس كله الصفا والمسار طناب خيامه به المختار سيد نزار له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار قل له تلك المنازل جاركم خير جار يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار أشراف نبيله مدد في كل للأكوان السار يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار قد فاض سره على أهل البار وأهل البحار لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار سلاك بجاهل نبي المختار خير الخيار انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندنا يسار منزل به الأونس كله الصفا والمسار طناب خيامه به المختار
له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار قل له تلك المنازل جاركم خير جار يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار أشراف نبيله مدد في كل للأكوان السار يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار قد فاض سره على أهل البار وأهل البحار لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار سلاك بجاهل نبي المختار خير الخيار انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندنا يسار منزل به الأنس كله هو الصفا والمسار طناب خيامه به المختار سيد نزار له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار قل له تلك المنازل جاركم خير جار يهناكم المجد
الأرفاع والهنا والفخار. الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار، أشرف نبيله مدد في كل للأكوان السار. يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار، قد فاض سره على أهل البر وأهل البحار. لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار، لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار. ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار. يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار، سلك بجاه النبي المختار خير الخيار. انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندنا. يسار منزل به الأونس كله الصفا والمسار. طنى بخيامه به المختار سيد نزار، له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار. يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار. يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار. يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار. قل له تلك المنازل جاركم خير جار. يهناكم المجد الأرفاع والهنا والفخار. الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار، أشرف نبيله مدد في كل للأكوان السار. يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار. قد فاض سره على أهل البر وأهل البحار. لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار، لولاه ما قام
الدنيا صلاح وعمار ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار. يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار، سلاك بجاهل نبي المختار خير الخيار. انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندنا. يسار منزل به الأونس كله هو الصفا والمسار. طنا بخيامه به المختار سيد نزار، له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار. يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار. يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار. يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار. قل له تلك المنازل جاركم خير جار. يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار. الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار. أشراف نبيله مدد في كل للأكوان السار. يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار. قد فاض سره على أهل البار وأهل البحار. لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار. لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار. يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار، سلاك بجاهل نبي المختار خير الخيار. انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندنا. يسار منزل به الأونس كله
والمسار طنا بخيامه به المختار سيد نزار له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار قل له تلك المنازل جاركم خير جار يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار أشراف نبيله مدد في كل للأكوان السار يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار قد فاض سره على أهل البار وأهل البحار لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار سلاك بجاهل نبي المختار خير الخيار انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندنا يسار منزل به الأونس كله الصفا والمسار طنا بخيامه به المختار سيد نزار له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار قل له تلك
منازل جاركم خير جار، يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار. الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار، أشرف نبيله مدد في كل للأكوان سار. يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار، قد فاض سره على أهل البر وأهل البحار. لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار، لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار. ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار. يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار، سلاك بجاهل نبي المختار خير الخيار. انظر إلينا وقرب للبعيد المزار. يا دندنا يسار منزل به الأونس كله هو الصفا والمسار. طنى بخيامه به المختار سيد نزار، له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار. يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار. يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار. يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار. قل له تلك المنازل جاركم خير جار، يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار. الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار، أشرف نبيله مدد في كل للأكوان سار. يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار. قد فاض سره على أهل البر وأهل البحار. لولاهم الله
خلق للخلق جنة ونار، لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار، ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار. يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار، سلك بجاهل نبي المختار خير الخيار. انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندنا. يسار منزل به الأونس كله هو الصفا والمسار، طنا بخيامه به المختار سيد نزار، له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار. يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار، يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار. يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار، قل له تلك المنازل جاركم خير جار. يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار، الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار. أشرف نبيله مدد في كل للأكوان السار، يا